Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Keenam, keenam ini masalah khilaf ni. Dia mari sini bilangan yang ke-6, ke-7 dan ke-8 masalah khilaf. Yang malam tadi 1 sampai 5 tu masalah yang muafakat, disepakati oleh ulama mutaakhirin. Hak 3 ni pula 6, 7, 8 hak yang menjadi khilaf yang tidak disepakati pendapat oleh kalangan ulama mutaakhirin. Hukum makmum wafik bilangan yang ke-6 hak yang khilaf. Ke-6, makmum yang tertidur ia di dalam tasyahud awal. Dia tertidur semasa baca tahiyat awal bersama-sama dengan imam. Imam tak tidur, makmum tu tidur. Makmum tu makmum wafik, bukan makmum masbuk. Mungkin malam duk jaga malam, qiyamul lail. Qiyamul lail apa tak tahulah. Maka lalu tertidurlah ia semasa membaca tahiyat awal bersama dengan imam. Yang tetap punggungnya di tempat duduk, kelakuan tidur tu tidak membatalkan wuduk. Jadi kalau tidur keadaan duduk, tidur keadaan duduk punggung tu pastilah tetap di tempat duduk. Kelakuan begitu tidur tidak membatalkan wuduk. Jika berlakunya ketiduran begitu dalam semayang, bukan kata wuduk yang tak batal, semayang pun tak batal. Maka tiada jaga ia daripada tidurnya punya baiknya. Tidur tak sedar, tiada jaga tak sedar tidur. Molekkan, molekkan tu baru dia sedar daripada tidur, baru dia jaga daripada tidur. Walhal imannya rokok, iman dah qiyam tak sedar lagi. Iman dah rokok baru dia sedar, terpengah-pengah dari tidur. Dia masih lagi duduk di tempat tahiyat awal tadi. Atau hampir rokok, atau iman hampir nak rokok baru dia sedar daripada tidur, baru dia jaga daripada tidur. Maka tiada sempat ia membaca Fatihah habis. Kalau macam tu dia bangun-bangun qiyam, kalau takdir baca Fatihah pun tak sempat habis dah, sebab imam dah hampir nak rokok. Mungkin sempat dibaca ayat Fatihah 1-2 ayat, imam pun rokok. Apatah lagi kalau sekiranya dia sedar-sedar tu imam dah rokok dah. Kalau dia bangun pun tak akan nak baca Fatihah lagi, imam dah rokok. Nak buat macam mana makmum ni? Kena baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Itu soalnya. Atas masalah ni persoalan kitanya, makmum ni dia bangun kena baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Itulah masalah jadi khilaf pendapat ulama. Dia tak jawab lagi di sini itu. Akan di bawah ni dijawab. Ke-7, ini pendapat khilaf juga ni ke-7 ni. Makmum yang mendengar ia takbir imam, dikenaki makmum di sini makmum wafik. Makmum wafik yang mendengar akan takbir imamnya bagi qiyam. Dia takbir imam tu bagi qiyam. Imam takbir bagi qiyam, imam daripada duduk kepada bangun. Allahu Akbar.
Dia dengar imam takbir daripada duduk kepada bangun, maka dia sangka makmum tadi dia sangka akan takbir bagi duduk tasyahud awal. Jadi jauh terkelih ni. Dia sangka imam takbir tu untuk duduk baca tahiyat awal, sedangkan imam takbir tu daripada duduk kepada bangun. Dia ada tergalak ni, ada ketinggalan ni makmum ni dengan imam ni, sehingga berlaku sebegitu pada anayan dia. Maka duduk makmum bagi tasyahud. Duduk tu dah tu. Dan manakala dia sangka takbir imam itu untuk duduk tahiyat awal, sedangkan imam takbir itu daripada duduk tahiyat awal kepada qiyam, kepada berdiri, maka lalulah makmum tadi dia pun duduk dan baca tahiyat awal. Lalu dia pun duduk dan baca tahiyat awal. Soal kita, mengapa terjadi begini? Terjadi gini mungkin makmum tu tak nampak imam, sebab sembahyang dalam gelap ke, sembahyang di belah dinding ke, ada rukuk yang tergalak ia dengan imam, ketinggalan daripada imam, maka berlaku gitu, dia pun sakalah begitu. Dan takbir pula imam bagi rakaat daripada imam qiyam tadi, imam takbir tu rakaat Allahu akbar, maka disangka ia makmum tadi akan takbir bagi berdiri daripada tasyahud. Jauh tu lari tu. Dia sangka di masa tu imam takbir daripada duduk tahiyat awal kepada qiyam, sedangkan imam takbir untuk rakaat. Ini hal sebegini benda harus, benda boleh jadi berlaku, bukan benda tak masuk akal, benda mustahil. Kemudian nyatalah bagi makmum, lepas tu baru tahu oleh makmum, baru makmum tu tahu bahawa takbir imam itu bagi rakaat, bukan takbir daripada duduk tahiyat awal kepada qiyam. Dak ni imam takbir untuk rakaat dah tu, baru dia sedar. Maka tiada sempat ia makmum baca Fatihah lagi. Macam tu tak sempatlah baca Fatihah. Sebab imam dah rakaat dah. Macam mana kita nak baca? Kalau baca pun tak ke mana, imam dah rakaat. Ini masalah khilaf juga ni. Makmum sebegini khilaf hukumnya di sisi ulama mutaakhiri, dia tak jawab lagi, jawab di bawah. Kalau dia salah muafiq sebut tulis itu mudah, kita angislah dia jawab. Kita lama dia macam ni lah. Ke-8 ni pun masalah khilaf juga. Ke-8, makmum yang lupa ia akan dirinya jadi makmum. Dia sembahyang jemaahnya terlupa boleh. Yang terlupa diri dia tu jadi makmum. Walha ia di dalam sujud umpamanya. Dia lupa yang diri dia jadi makmum semasa dia sujud. Kemudian teringat ia, maka tiada berdiri ia daripada sujud, melainkan imamnya rakaat atau hampir rakaat. Pada itu baru sedar, aku ni sembahyang Jumaat. Dia sedar, baru dia sedar yang diri dia tu sembahyang Jumaat. Tapi masa yang dia sedar diri Jumaat tu, kemudian teringat ia, maka tiada berdiri ia daripada sujud, melainkan imamnya rakaat. Dia teringat ia, dia sembahyang Jumaat. Ingat pun dia ingat, dia pun bangun, imam pun dah rakaat dah.
Di masa tu baru dia teringat yang diri dia ni jadi makmum. Di masa imam sudah rokok. Punya lamanya lupa diri jadi makmum tu. Semasa sujud yang kedua tu masih ada keadaan lupa. Setelah imam rokok, dia bangun baru dia sedar. Oh, aku ni jadi makmum. Atau hampir rokok, atau imam kalau qiyam pun hampir nak rokok dah. Baru dia sedar yang dia ni jadi makmum. Ini masalah. Masalah ni payah ni. Kitab tu wajib diamal lubuk tapuh ni kira mudah dia bahas ni. Kalau nak cari kitab-kitab lain payah tahu, dia tak bahas begini. Ni kata arwah tu Raja Doang, dia kata tergerak di hati nak menuliskan risalah ini. Kenapa? Kerana ni ibarat payah. Nak cari kitab Arab tak menguasai Arab, jangan dimimpilah. Kalau kita Jawi pun nak cari huraian yang disusung rapi gini, bukan tak ada, payah sikit lah. Tapi tu Raja Doang lupa tak apa ni ada. Tapi kita buat risalah, secara kita bagi jawab lalu hok khilaf, hok masalah khilaf, pendapat orang tu gini, pendapat orang ni begini. Kita tak catur banyak-banyak gini. Takut jadi beku nak mikir tu payah. Tapi tak apalah, dah ada dalam kitab ni gini, baca gini dulu. Nak masuk lagi, baca risalah ni pula. Risalah khas Muafiq sebut di sana. Maka pada 3 masalah ni baru dia jawab. Maka jawab 3 masalah ni. Hak masalah dia tertidur dalam tahiyat awal, masalah taklih takbir dengan imam, masalah yang dia lupa diri dia jadi makmum. Berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Tak sekata pendapat antara 2 tokoh ulama fiqh mazhab Syafi'i. Kata Ibn Hajar gitu, kata Syekh Ramli gini. Bukan sengaja nak suruh jadi terkelih masalah. Ini mengikut hasil kajian ijtihad masing-masing. Ibn Hajar ni ulama muktabar, ada mikir juga Syekh Ramli. Ulama fiqh muktabar mazhab Syafi'i. Ulama gagah-gagah belaka ni. Kata Ibn Hajar, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, bukan Ibn Hajar Asqalan. Ibn Hajar Asqalan ni pun mazhab fiqh Syafi'i juga, tetapi dia tu bukan Syekh, dia kata Al-Hafiz. Sebab dia ni merakat ahli hadis. Pensyarah Sahih Bukhari itu kitab Fathul Bari itu. Kata Ibn Hajar, kata Syekh Ibn Hajar, makmum tersebut, makmum 3 masalah yang lepas tadi, ialah masbuk. Ibn Hajar kata makmum sebut, bukan Muafiq lagi. Dah kalau masbuk enggak, tak ada pilihan lah. Kalau makmum untuk makmum masbuk tiada pilihan lah. Bacalah Fatihah qadar sedapat. Bacalah sekadar mana yang dapat. Dapat 2 ayat, imam rakaat lah. Kalau langsung tak dapat dia baca Fatihah sebab imam ada rakaat, tidak pula qiyam, patut rakaatlah bersama dengan imam. Sebab dia masbuk. Kiranya sempat rakaat bersama dengan imam, dengan ada qadar masa tamakninah rakaatnya bersama imam, maka dikira dapatlah rakaat itu bagi makmum. Ini atas pendapat Syekh Ibn Hajar. Kemudian rakaat serta imam, rakaat serta tu rakaatlah bersama imam. Setelah dibaca Fatihah qadar yang dia dapat 2 ayat, imam rakaatlah. Jika dapat tetap serta imam, dapat rakaat, kiranya dia sempat rakaat. Dengan tetap, dengan ada tamakninah rakaat dia bersama dengan imam, maka dapat rakaat. Sebagai contoh, dia bangun tak sempat baca Fatihah sebab imam dah rakaat, dia pun turunlah rakaat. Sempat rakaat dengan ada tamakninah.
rokoknya bersama imam, maka dapatlah rakaat. Dan jika tiada tetap, makna tiada tetap, tidak ada tamakninah rokok dia tadi, maka tiada dapat rakaat, tak dapat, terlepas rakaat. Ini atas pendapat Syekh Ibn Hajar. Dan manakala rakaat itu tak dapat, kata Ibn Hajar, maka mendatanglah, ia akan rakaat mendatang tu kena buatlah rakaat. Kena tambahlah rakaat tu. Rakaat yang tak dapat tetap rokok bersama dengan imam tadi, sebab dia kira rakaat tu bagi dia lara, tak dapat. Kena dah tambah rakaat. Tambah masa mana? Kemudian tu selepas. Kena tambah tu selepas daripada salam imam beri salam, kena tambah satu rakaat lagi. Jangan sama-sama beri salam, nanti tak cukup bilangan rakaat pula. Mudah. Hak masak khilaf 3 tu mudah atas pendapat Syekh Ibn Hajar. Dan berkata Syekh Ramli, pandangan Syekh Ramli pula ni. Dan berkata Syekh Ramli, makmum 3 masalah tadi ialah muafiq. Tiga masalah ni, tiga masalah ini kata Syekh Ramli makmum muafiq. Dalam fiqh pada lazim jadi khilaf Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, Ibn Rafi'i dengan Nawawi. Itu jadi khilaf dua tu. Pasangan dia Rafi'i, Nawawi, Ibn Hajar, Ramli. Pada banyak tak sekata pendapat. Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli ni sama-sama belajar ni. Kawan-kawan sama belajar. Pernah Syekh Ibn Hajar berguru dengan ayah Syekh Ramli. Ayah Syekh Ramli ni ulama besar juga, orang panggil Ramli juga. Lahirlah anak namanya Ramli, alim pula anak dia. Maka berlakulah Ramli itu ada 2. Ramli kabir, Ramli saghir. Makna kabir itu besar, saghir itu kecil. Syekh Ramli kabir mana ayah dia ni. Ramli saghir anak ni Syekh Ramli. Ramai dalam mazhab Syafi'i orang digelar 2 nama, macam Imam Nawawi. Imam Nawawi Syria, itu Nawawi pertama. Lepas tu Imam Nawawi ataupun Syekh Nawawi Sani. Nawawi yang kedua siapa dia? Ulama daripada Banten, daripada Banten lah. Indonesia. Itu panggil Syekh Nawawi yang kedua. Alimnya anak Melayu dah. Di tarah Imam Nawawi hampir habis sejajar dengan Imam Nawawi Arab di Syria zaman-zaman dulu. Orang Melayu zaman dulu ngaji sungguh dah. Tak saya Daud tu. Kesungguhan alam belajar tak saya Daud tu 30 tahun mengaji di Mekah. Alam belajar saja 30 tahun. Tak kira orang ngaji pondok di Petani, ngaji pondok di Aceh. Hok direct saja 30 tahun di Mekah. Lepas tu 5 tahun pula di Madinah, jadi 35 tahun. Lepas tu lalulah menetap di Taif, Syekh Daud. Duduk di Taif. Taif ni cerita tutup guru. Bumi yang subur. Bumi petani yang subur. Taif lah. Kalau kita pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, mana sayur-sayuran, buah-buahan tu daripada Taif lah. Pisang, kau sayur, kau semua daripada Taif. Daripada Taif. Taif ni dia iklim, ada musim sejuk, ada musim panas, tapi tidak panas sampai ke gersam bumi-bumi, tidaklah. Syekh Daud dia duduk situ, duduk di Taif. Antara gerak kerja dia zaman dia berada di Arab di Taif sana tu, mengarang kitab. Selain daripada menjadikan urusan-urusan orang berbuat haji, umrah, orang jumpa dia, duduk mengarang kitab. Waktu dia banyak mengarang kitab, bukan duduk terperuk tempat peranginan di Taif, tidak, dia buat kerja.
Oh, kalau Syekh Daud tak terjun dalam mengarang kitab ni, anak Melayu kita, nak cari ulama Melayu yang terbanyak mengarang kitab Jawis, Syekh Daud. Lepas tu barulah Syekh Muhammad Petani. Barulah terpiah daripadanya Tok Kelaba, Tuan Guru Haji Muhammad Hussein Tok Kelaba Al-Patani. Tok Kelaba ni dia banyak mengedit kitab-kitab lama. Serta dia menyalin kembali kitab-kitab lama yang dah usang tu. Tu Tok Kelaba. Ulama daripada kampung Kelaba Petani panggil Tok Kelaba. Tak kurang juga terpiahnya siapa dia? Tuan Minal. Orang panggil Tuan Minal. Nama dia Zainul Abidin. Tuan Minal Al-Patani. Zainul Abidin. Dia mengarang kitab, antara kitab yang terkenal pada hari ini, kitab Tauhid Aqidatun Najih. Karangan Tuan Minal Zainul Abidin tu. Tuan Minal ni atuk ke? Tak silap begitulah. Tok nenek kepada Haji Sulung. Haji Sulung. Atuk dia tu lah. Tok Guru Haji Sulung. Hak yang dimasuk guni oleh tentera Thailand. Dia masuk guni, dia capak di dasar laut dekat Pulau Tikuh, selatan Thailand. Jadi Tok Haji Sulung tu mati dalam laut. Tu sejarah Tok Haji Sulung tu. Sulung dia lama ngaji Mekah. Sebaik saja dia balik ke Petani, dia buka pusat pengajian sambutan tu menggalak sekali. Di situ dah dicuriga oleh pihak berkuasa Thailand. Lalu dipanggil Tok Haji Sulung kerana nak berbincang sesuatu di pejabat kerajaan. Tok Haji Sulung pergi ke pejabat, pakai muat guni, pergi ke laut. Itulah jahat ya. Maka dari situlah naik darahnya anak buah Tok Haji Sulung, anak sepupu dia, iaitu Haji Mak Karan Haji Kecil. Haji Mak Karan. Haji Mak Karan tu anak sepupu Haji Sulung. Naik angin orang tua ni. Lalu dia menuntut ilmu kepahlawanan, ilmu perang dengan Kiai Soleh Batu Pahat. Haji Mak Karan tu antara anak murid Kiai Soleh. Dia balik, dia pun susun strategi. Dia sorga padanya. Sorga padanya. Dia beramal amalan tu. Amalan sedepan merah. Tapi tak ada khatam molek lagi amalan. Ada SB kampung dia cerita pada pihak berkuasa, kumpulan Haji Mak Karan ni dia nak lawan pemerintah. Sebab malam-malam dia ada sebut, banyak dia sebut ya zal jalali wal ikram. Dia nak kuasa mulai daripada jalan sampai ke seketing kera. Orang kata baca ya zal jalali wal ikram. Dia kata puak ni dia nak perang, dia ambil daripada wilayah jalan sampai ke seketing kera. Kena kepung malam tu Haji Mak Karan. Berlakulah peperangan. Perang dengan puak ni tak ada buat senjata, buat tasbih aja. Soldadu mari dengan senjata. Tapi tak kurang ramai juga mati puak dia pun. Sebab apa? Sebab dia nampak muka-muka soldadu tu dia pasal lawan dia, musuh dia. Dia tak nampak puak-puak lawan ni. Maka lalu mati juga lah geng-geng Mak Karan tu. Tapi tak ramai lah, 4-5 orang. 4-5 orang hok mati tu. Kalau kita pergi ke dusunnya, bukan padanya dusunnya, ada kubur depan masjid, dia betul dengan simen tu, tu geruk Haji Mak Karan tu. Kubur yang dibenteng dengan simen tu, dia tumbuh juga rupuk atas kubur, tapi rupuk tu tidak jadi hijau, jadi kuning sampai ke sekarang ni. Ada berbeza dengan kubur orang lain. Bertolak daripada situ, Haji Mak Karan pun beredar daripada Thailand mari ke Besuk Terengganu. Lalu dia buat tempat dia berkeluar di kampung Gom Batu. Cerita tu
Cerita tu panjang tu. Habis itu. Cerita ulama dulu dah. Syekh Daud 35 tahun di bumi Arab saja menuntut ilmu. Pun lagi dikomen oleh orang yang mengomen tu, orang di masa lebih hebat dia daripada Tok Syekh Daud, daripada ulama-ulama silang. Kenapa? Kerana dia ada degree, ada doktor, ada PhD, ada prof. Ulama dulu mana ada nama, setakat Tok Guru, Maulana gitu ya. Itu dia nampak lekeh tu. Dah. Betul tak bila kena buka lipat atas sejarah, kena rajin ke baca sejarah. Sejarah ulama silam. Baru kita nampak gambaran kasar. Ilmu dimiliki oleh ulama dulu tu bukan semudahnya. Bukan sikitnya. Manakala ditelan masa yang panjang semasa dia belajar, akan tentulah ilmu dimiliki olehnya tu banyak. Macam kita makan lah. Mau makan berapa minit? 2-3 minit dah sejak lah. Kawan tu makan macam mana? 20 minit. Mana banyak makan. Akan tentu banyak makan hok ambil masa panjang. Hok ambil masa singkat ni lebih kurang je. Sama juga ketika kita dah mengaji, dah ambil masa panjang. Mengajar ambil masa panjang, akan tentu faham dia tu lebih arif, lebih faham daripada mereka yang mengaji masa singkat, mengajar baru saja menyelam alam mengajar. Orang 20-30 tahun dah sudah menyelam alam mengajar. Mana dia lebih faham lagi. Tak, habis. Berkata Syekh Ramli, ialah muafiq 3 masalah itu pendapat Syekh Ramli. Masalah yang 3 itu selaku makmum muafiq. Kata Ibn Hajar masbuk. Ikutlah satu lepas akhirlah ulama mutabar tu boleh ikut belakang. Ni ikut Ramli ke Ibn Hajar ke, jangan ikut kita sudah. Kita bukan ulama, ular dalam semua. Nak tahu ular dalam semua. Ular semua dia makan kenyang, duduk diam, ular sawa. Dia bergerak tu waktu dia lapar. Satu dia kenyang, dia tak bergerak dah. Maknanya ular dalam semua tu, orang tak ada ilmu dah, tapi dia sebab dah dapat tiap-tiap bulan tu. Manakala tiap-tiap bulan dia tidak ketengah dah ilmu dia tu, dia beku, dia senyap. Orang tak berapa tak nampak boleh, bagi dia dah boleh dah. Sebab apa? Sebab dia telan sebulan tu berapa. Sebab itulah antara bala orang yang mengaji agama dikala tidak ada bersifat warak semasa mengaji. Bagaimana sabit pada hadis? Ada hadis tu. Akan dibala oleh Tuhan ke atasnya 3 perkara. Sebab tu kita mulai di alam belajar lagi, nak didik dah. Akhlak kita tu, akhlak bertawakal, akhlak zahid, akhlak redha, akhlak qanaah, akhlak sanggup berdikari. Mudah-mudahan dikala dapat ilmu akan datang, dijauh oleh Tuhan daripada bala-bala yang 3. Apa balanya? Dikala tidak ada warak di masa belajar, setelah dapat ilmu akan datang dibala. Salah satu daripada 3 perkara. Pertama, mati muda. Sebahagian daripada bala orang mempunyai ilmu, tak ada balik mengajar. Dia mengajar 3 hari malikil maut, bertemu malikil maut. Yang kedua, antara bala, dia duduk berjauhan daripada orang yang hendak didatangi padanya. Kalau tidak jauh pun di tempat yang menyulitkan orang nak pergi mengaji dengan dia. Allahu Rabbi. Itu bala tu. Sebab tu ilmu duduk di tengah-tengah perut masyarakat. Sebab dia nak bela nasib umat manusia daripada jahil kepada berilmu. Ini tak duduk tempat jin bertendang. Tempat orang nak pergi musim hujan, musim becak, orang Kelantan kata pecawat goteh. Itu bala. Antara lain lagi bala, dikala tidak ada warak masa belajar,
sanggup berkhidmat dengan pemerintah yang rakuh, yang zalim, yang tidak mengenali batas agama. Dia kata sanggup jadi khidmat gitu. Ikut tunjuk semata. Nak lawan takir tak boleh dah. Hak benda yang tak berapa cerah dia boleh tu, dia cerah nampak dah. Bagi dia baris cerah dah. Sebab apa? Sebab kalau kata tak cerah lawan takir. Lawan takir. Wal kering lah jawabnya. Mungkin tak panjang lah hayatnya. Tu dah. Tu kata Tok Kenali. Kalau ulama bil fulus tu duit lah. Jegelu. Jegelu lah. Bil fulus jegelu. Mudah pula siapa Tok Kenali. Kata Tok Guru dah. Bil fulus jegelu, kata Tok Kenali. Jegelu dah. Maka membaca ia akan tiha sempurna, kata Syekh Ramli. Makmum masalah 3 tadi selaku makmum muwafiq tak dapat tidak dia kena baca Fatihah sampai sempurna, sampai khatam. Dan style muwafiq dia macam tu. Dan dia maaf ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang sebab dia muwafiq tak apa. Dia terus baca Fatihah walaupun ditinggal oleh imam sampai perekat 3 rukun panjang. Jangan melarat ketinggalan 4 rukun sudahlah. Dikala imam berpindah rukun keempat kena buat pilihan lah. Sebab dia kata muwafiq. Kata Ramli, dia maaf tu kerana dia tu muwafiq. Kerana mendapat ia masa ya dia kata muwafiq, makmum muwafiq tu. Kerana mendapat ia makmum tersebut masa baca Fatihah pada kira-kira jika tiada ia tidur. Atas hujah Syekh Ramli. Atas hujah Syekh Ramli kata sebab dia kata muwafiq ni kalau dia tak tidur akan tentu masa nak habis baca Fatihah tu sempat habis, tapi sebab dia tidur al-maklum lah. Kerana mendapat ia masa baca Fatihah pada kira-kira jika ia tiada tidur dalam tasyahud, dalam masa tahiyat awal tadi. Hanya bangun berdiri serta imam, hanya dia bangun berdiri bersama dengan imam. Pada masalah ke-6 dapat sempurna ia akan Fatihah. Kalau dia tak tidur. Kalau tak tidur sempat dia bangun berdiri bersama dengan imam, dapat baca Fatihah sampai habis. Ini masalah ke-6. Dan jika tidak sama atas takbir imam, ini masalah ke-7. Kalau dia tidak jadi sama, masalah takbir imam tadi. Takbir imam untuk qiyam, dia duduk jaga, takbir untuk duduk baca tahiyat awal. Nasaya ia baca Fatihah selalu serta imam dan sempurna baca Fatihah pada masalah ke-7. Dan jika tiada lupa ia akan dirinya makmum pada masalah ke-8, nasaya berdiri ia serta dengan imam. Dia terus dia berdiri bersama dengan imam dan baca Fatihah sempurnanya, sempat dihabiskan baca Fatihah. Alhasil kesimpulannya dapat masa baca Fatihah pada takdir pada 3 masalah ini di sisi Ramli. Ini ayat ni klasik ni. Nak faham balik kena ramak balik. Tapi kalau faham dah masalah datang ni, tak penting mana waktu tu. Tapi kalau nak tahqiq lagi, kena ramak balik, betul balik pun tak. Ke-9, masalah makmum rafiq, masalah yang ke-9 dia ada 11 masalah. Ke-9 makmum yang berhenti, makmum rafiq yang berhenti. Ia ke-9 makmum rafiq yang berhenti. Ia kemudian tu selepas daripada imam berdiri kerana hendak sempurna tasyahud awal. Ni banyak berlaku ni. Dia berhenti. Mana dia berhenti tu dia duduk baca tahiyat awal. Dia duduk baca kerana nak sudah tahiyat awal.
Pada dasarnya sama-sama nak baca tahiyat awal dengan imam, tapi sudah tahiyat imam dulu daripada dia. Kemudian berdiri imam, kemudian berdiri ya, dah sudah imam dulu, imam berdiri dululah. Imam berdiri dulu, imam qiyam dulu. Kemudian berdiri ya, lepas tu barulah habis tahiyat awal makmum tadi. Manakala habis baca tahiyat awal, dia pun bangunlah. Tu. Kemudian berdiri ia, habis tahiyat awal makmum tadi, baru dia bangun. Ni ayat ni pula sikit ni, kena faham balik ni. Sebab tu kalau tak jaga tak masuk faham kitab ni, jangan cuba nak baca depan orang. Hanya beki ke kitab berat dah nah. Tapi tak apa, kita ada buat takik dah. Kemudian berdiri ia makmum tadi, dia pun bangun. Mana ke dia bangun, mendapat ia akan imannya rokok atau hampir rokok. Dia bangun-bangun iman dah rokok dah. Sebab apa? Sebab dia tergalak dengan imam semasa dia duk baca tahiyat awal seorang tadi. Semasa baca tahiyat awal dengan imam, sudah imam dulu, imam pun berdiri, dia masih lagi duk baca tahiyat. Habis tahiyat ayat awal dia pun bangun. Bangun-bangun imam dah rokok. Atau imam hampir nak rokok. Maka bagaimana hukum makmum yang sebegini? Dia banyak berlaku ni. Maka berkata Syekh Ramli, makmum ni ialah muwafiq. Syekh Ramli tak ada benda lain, muwafiq maja lah. Dan manakala makmum ni muwafiq, kata Syekh Ramli, wajib membaca makmum akan Fatihah sempurna. Ada makmum muwafiq tak dapat tidak. Kena bangun baca Fatihah biar sempurna, biar tamat. Dan dimaafkan baginya ketinggalan dengan iman hingga 3 rukuk yang panjang-panjang. Makmum dimaaf kerana dia nak sudah baca Fatihah dia tu, walaupun ditinggal oleh iman 3 rukuk yang panjang sekalipun, kata Syekh Ramli. Bagaimana pula pada pendapat Ibn Hajar? Dan kata Ibn Hajar ialah sabti makmum muwafiq. Makmum muwafiq juga, bukan masbuk. Ibn Hajar kata makmum muwafiq yang ketinggalan dengan iman dengan ketiadaan uzur. Tu. Sebab makmum muwafiq ni ada dua. Ada makmum muwafiq diuzur ketinggalan dari iman. Ada makmum muwafiq tidak ada keuzuran, ketinggalan dari iman. Bukan semua makmum muwafiq tu dibenar belaka ia ditinggal oleh iman. Ada sebahagian tak dibenar walaupun muwafiq juga pun. Kata Ibn Hajar ialah seperti makmum muwafiq yang ketinggalan dengan iman dengan ketiadaan uzur. Hak makmum muwafiq yang ditinggal oleh iman dengan tidak diuzur ni macam mana? Maka jika dapat sempurna ia akan Fatihah. Kalau dapat dia baca Fatihah dengan sempurna sebelum imam turun kepada sujud, mendapat ia akan rakaat jika dapatlah rakaat. Imam belum sujud lagi, dia sempat habis baca Fatihah dia. Imam tak turun lagi pada sujud, dia sempat habis baca Fatihah dia pun rakaat seorang. Tidak, dia kejar imam tu. Maka makmum tu dikira dapat rakaat. Ni atas pendapat Ibn Hajar. Dan jika tiada dapat sempurna ia akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Macam mana? Sebelum imam turun sujud, Fatihah tak beres lagi. Wajib atasnya niat mufarakah dengan imam. Wajib niat mufarakah. Kalau tak diniat mufarakah olehnya, sebaik saja turun imam pada sujud, maka batallah sembahyang. Dan melaku ia atas aturan sembahyang diri. Kalau niat mufarakah dengan buat sembahyang seorang lah. Dan jika menyalahi ia akan demikian itu, kata Ibn Hajar, kalau terkelih masalah ni, nescaya batal sembahyangnya, makmum tadi automatik batal sembahyang. Batal sembahyang. Tak apa, ngaji tak ni nak faham balik akan datang kita buka masalah muwafiq masbuk ni pula. Ada ngaji kitab nak masuk molek kena gosok banyak kitab. Gosok dengan kitab tu, gosok dengan kitab ni, 4-5 buah dah gosok khatam belaka, melekat lah. Bukan bodoh sangat kita ni dah nah. Cuma tak tahu je.
Ke-10 makmum yang syak ia akan dirinya, adakah ia daripada muwafiq atau masbuk, wallahu a'lam. Itulah.